Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Okey. Anak-anak murid, sila baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Semoga dengan bacaan tadi kita akan dapat menerima pembelajaran pada hari ini dengan baik. Okey, pelajar sila buka buku muka surat 191. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini menyemai kasih menuai sayang, bidang akhlak, pelajaran yang ke-25. Dalam tajuk ini kita akan tengok 8 subtopik utama yang terdiri daripada maksud kasih sayang. Yang kedua, dalil nakli kasih sayang. Yang ketiga, sifat kasih sayang. Yang keempat, sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, hubungan sifat kasih sayang dengan iman. Yang ketujuh, tuntutan berkasih sayang. Yang ke-8, cara menyuburkan sifat kasih sayang dan hikmah sifat kasih sayang dalam kehidupan. Kita akan ringkas satu persatu. Yang pertama, maksud kasih sayang. Dalam bahasa Arab, perkataan bahasa Arab ialah mahabbah yang membawa maksud kasih sayang. Kasih sayang, maksud kasih sayang terbahagi kepada dua dari segi bahasa dan istilah. Kasih sayang dari segi bahasa, cinta, kasih, sayang dan kecenderungan dengan diri. Manakala dari segi istilah, kecenderungan diri terhadap sesuatu yang baik. Perasaan kita terhadap sesuatu secara baik dikategorikan sebagai maksud kasih sayang, mahabbah. Seterusnya kita tengok dalil nakli kasih sayang. Dalil nakli terbahagi kepada dua, iaitu dalil nakli daripada Al-Quran dan dalil nakli daripada hadis. Okay, firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat kasih sayang dalam Al-Quran sebagaimana surah Al-Ma'idah ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yang bermaksud sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berusaha membuat kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang sifat kasih sayang sesama orang muslim. Surah Al-Fath ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah pesuruh Allah dan orang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir, yakni musuh Islam, dan berkasih sayang sesama sendiri, iaitu umat Islam. Manakala daripada hadis Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Muttafaqun alaih. Maksudnya, tidak sempurna iman seseorang kamu hingga kamu kasih kepada saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Kita teruskan lagi sifat kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayang Rasulullah kepada Khadijah tidak terperi. Baju yang koyak dijahitnya sendiri. Sifat terpuji Rasul wajib diikuti. Amalkan kasih sayang agar diberkati. Rasulullah mengucup cucu tersayang. Ditanya sahabat yang tidak berbuat demikian. Jawabnya, man la yarham la yurham. Apa yang dilakukan Rasul itu aja. Kunjung mengunjungi, hormat menghormati, umat dikasihi, doa dan syafaat diberi.
Menyayangi binatang juga kegemaran Nabi. Sahabat memelihara kucing dipandang tinggi. Rasul menyayangi anak tidak berbelah bagi. Semuanya dilayan dan dikasihi tidak terperi. Marilah kita semua ikuti sunnah Nabi agar hidup ini penuh erti lagi diberkati. Seterusnya sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat 3 sifat kasih sayang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasulullah. Contoh, mendahulukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Selain itu, menegur perbuatan mungkar, di mana jika kita melihat perkara-perkara mungkar yang berlaku di sekeliling kita, maka kita hendaklah menegur setiap perbuatan tersebut. Sifat yang kedua, mengasihi ibu bapa, adik-beradik dan kaum kerabat. Sebagaimana kita ketahui, mentaati ibu bapa merupakan perkara yang wajib bagi setiap anak. Mengasihi adik-beradik atas dasar silaturahim, di mana abang mengasihi adik, adik mengasihi abang. Seterusnya, menziarahi sanak saudara dan memenuhi undangan, di mana jika ada jemputan ke majlis keraian dan sebagainya, maka kita hendaklah memenuhi setiap undangan tersebut. Yang ketiga, menyayangi saudara seagama. Contohnya, mengajak bersama-sama berbuat kebaikan dan mengamalkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sayangkan saudara kita, kita mengajak mereka untuk bersama-sama kita. Yang kedua, menghormati orang yang lebih tua, di mana kita dalam organisasi masyarakat ada orang yang tua, remaja, kanak-kanak, maka saling menyayangi antara satu sama lain. Yang ketiga, mengasihi orang yang lebih muda, di mana orang yang tua mengasihi orang yang muda. Yang keempat, membantu anak yatim, wanita, orang miskin dan orang yang kurang upaya. Jadi kita hulurkan bantuan setiap masalah, setiap membantu anak yatim. Okey, yang seterusnya, sifat kasih sayang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya yang pertama, cinta yang melampau batas syarak. Contohnya, cinta antara lelaki dengan perempuan ajnabi sehingga mendorong perbuatan zina. Yang ini ditegah dalam Islam. Yang kedua, kasih demi kepentingan kebendaan. Contoh, mengasihi ataupun cinta kerana rupa paras, harta benda dan pangkat. Yang ketiga, sayang secara keterlaluan, iaitu mengutamakan rakan lebih daripada ibu bapa. Okey, kita teruskan lagi dengan hubungan sifat kasih sayang dengan iman. Di mana kasih sayang mempunyai kaitan yang rapat dengan iman seseorang. Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba Allah wa abghadha Allah wa a'ta Allah wa mana'a Allah faqad istakmala al-iman." Maksudnya, sesiapa yang mencintai kerana Allah, membenci kerana Allah, memberi dan menghalang pemberian kerana Allah, maka sesungguhnya sempurnalah iman. Hadis di atas menerangkan bahawa orang Islam perlu berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Membenci juga hendaklah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah membenci perbuatan yang menyalahi syarak yang dilakukannya, bukan membenci pelakunya. Seterusnya, tuntutan berkasih sayang. Okay, kita tengok tuntutan kasih sayang yang disenaraikan dalam buku teks muka surat 195. Saya sayang Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pemberi rahmat dan nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelbagai nikmat kepada saya seperti nikmat iman, kesempurnaan tubuh badan, kesihatan,
dan dikelilingi orang yang tersayang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Maksud dan jika kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kamu, kamu tidak akan dapat menghitungnya satu persatu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat pengampun lagi amat menyayangi. Yang kedua, saya sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana baginda sanggup menanggung pelbagai ujian ketika menyampaikan dakwah Islam. Dengan usaha baginda, Islam tersebar sehingga saya menjadi seorang Muslim. Saya berdoa semoga saya memperoleh syafaat baginda dan dikurniakan nikmat syurga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Nescaya Allah Subhanahu wa taala mengasihi kamu serta mengampunkan dosa kamu, dan ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha mengampun lagi Maha mengasihi. Yang ketiga, saya sayang ibu bapa saya kerana ibu bapa melahirkan. Kerana ibu saya melahirkan, saya dan ayah memberi nafkah kepada saya. Mereka berdua mengasihi saya dan mendidik saya. Saya juga sayang adik-beradik saya kerana mereka banyak membantu saya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Maksud, dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dan menanggung kepayahan dari awal mengandung hingga akhir menyusu, dan tempoh menceraikan susunya adalah dalam masa 2 tahun. Dengan yang demikian, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua-dua ibu bapamu. Ingatlah kepadaku jua tempat kembali untuk menerima balasan. Yang keempat, saya sayang semua orang Islam kerana mereka saudara seagama. Saya berasa gembira dan selamat berada bersama dengan masyarakat Muslim. Saya juga kasih kepada orang yang bukan Islam kerana kehadiran mereka memberi peluang kepada saya untuk berdakwah dan menambah kebajikan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tus'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Maksud, dan janganlah engkau memalingkan mukamu, yakni kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada setiap orang yang sombong, takbur dan membangga diri. Yang kelima, saya sayang flora dan fauna. Flora menjadikan hidup saya lebih indah dan ceria. Fauna pula mengekalkan keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna juga mengembalikan sumber makanan yang halal dan berfaedah kepada kesehatan. Cara menyuburkan sifat berkasih sayang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Terdapat pelbagai cara untuk kita menyuburkan sifat kasih sayang dalam kehidupan kita. Yang pertama, tolong menolong ke arah kebaikan dan berpesan dengan kebenaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang kedua, bersangka baik dan menutup aib orang lain. Janganlah kita menyebarkan perkara-perkara aib seseorang. Jangan memviralkan perkara-perkara aib seseorang. Seterusnya, yang ketiga, menjaga tutur kata supaya tidak menyakiti hati dan perasaan.
Okey, berjaga-jaga dalam melafazkan sesuatu ataupun dalam percakapan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, memberi hadiah dan menziarahi anggota keluarga, guru dan rakan-rakan. Untuk kita menzahirkan, untuk kita menyemai, menyuburkan sifat kasih sayang, maka kita memberikan hadiah ataupun sedikit sumbangan supaya jalinan ataupun silaturahim semakin kukuh. Yang kelima, menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. Di mana kita kena ada sifat hormat menghormati antara satu sama lain. Yang keenam, merendah diri kepada orang lain. Dalam apa jua aspek perbuatan, apa jua tindakan kita, maka kita hendaklah sentiasa melatih diri untuk merendah diri. Yang keseterusnya dan yang terakhir, okey, hikmah sifat kasih sayang dalam kehidupan. Pertama, memenuhi tuntutan agama. Kerana Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar umat Islam berkasih sayang, di mana dalam Islam sentiasa menyeru kepada umat Islam berkasih sayang sesama manusia. Sebagai Muslim, kita dituntut mencintai Allah Subhanahu Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada segala-galanya. Yang kedua, meraih perasaan cinta mengikut peraturan dan bimbingan agama. Contohnya, mencintai harta. Islam menggariskan cara mendapatkan harta dan sumber perolehan harta hendaklah halal dan digunakan pada jalan yang betul dan baik. Okey. Sekian dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.